Hai Cik Sofia. Hai, minta maaf ya. Minta maaf ada masalah lain sikit. Minta maaf ya. Okay, Tak apa Cik boleh dengar Sofia. kan? Okay. Right. Sebelum saya memulakan program kita pada hari ini, saya nak beri passcode kepada pelajar Kolej Melati lah. Ya Cik Sofia? Boleh, Okay, boleh. passcode kita pada hari ini ialah Melati Volunteer. Pelajar-pelajar Kolej Melati, passcode kita pada hari ini ialah Melati Volunteer. Okay. Okay, Cik Sofia, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Sofia kerana sudi luangkan masa bersama pelajar-pelajar Kolej Melati pada hari ini dan ialah memberi peluang untuk kami bersama-sama dengan Cik Sofia pada hari ini. Terima kasih sebab menjemput saya untuk share pengalaman saya sebagai volunteer. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Yalah, Cik Sofia pun mempunyai banyak pengalaman dari sudut sukarelawan kan? Jadi saya rasa tak juga. Tak juga. Best je. Jadi saya rasa ramai pelajar-pelajar Kolej Melati yang masih kurang mengenali ataupun tidak mengenali Cik Sofia. Jadi apa kata Cik Sofia memperkenalkan diri sedikit tentang diri Cik Sofia? Okay. Nama saya Nur Sofia binti Muhammad Munshi. Umur saya 23 tahun. Saya asal Sungai Buloh dan saya bekerja sebagai agent insurance di syarikat AIA Insurance Company dan saya juga ada perniagaan kecil-kecilan, perniagaan menjahit dan saya juga pelajar sambilan berseni lukis. Dan saya juga buat sukarelawan secara kecil-kecilan. Kalau saya free dan saya buat. Okay. Okey Cik Sofia, memandangkan topik kita hari ini lebih kepada sukarelawan. Jadi pada pandangan mata Cik Sofia, apakah sebenarnya definisi sukarelawan itu sendiri? Okay, sukarelawan ni terbagi kepada dua, iaitu dua ayat, suka dan rela maksudnya. Sukarelawan ni maksudnya kita melakukan sesuatu yang kita suka tanpa paksaan ataupun tanpa mengharapkan mana-mana upah daripada mana-mana pihak. Jadi kiranya kita buat sesuatu ni kita tak ada harapkan bayaran, balasan dan apa-apa. Dan juga kiranya dalam bahasa mudahnya seorang sukarelawan ni kena ada dua sifat, iaitu suka dan rela. Untuk menjadi seorang sukarelawan, ada seorang itu dia suka melakukan sesuatu, bila dia suka dan dia akan membantu dan dia rela untuk membuat sesuatu perkara itu berterusan. Ada orang juga dia rela je ikut. Maksudnya kalau dia tengok kawan dia pergi buat volunteer, dia tak suka pun tapi dia rela ikut. Jadi bila dia rela ikut, lama-lama dia akan develop perasaan suka dan seterusnya dia ingin membantu dan berterusan melakukan itu sepanjang hayat dia. Okey Cik Sofia. Bila kita bercakap tentang sukarelawan ni kan skop dia agak meluas kan Cik Sofia, dari segi masa, dari segi tenaga ataupun daripada skill daripada seorang sukarelawan itu sendiri kan. Jadi kami ingin tahu sedikitlah macam mana pengalaman Cik Sofia dalam bidang sukarelawan itu sendiri. Pengalaman saya tak besar sebab saya sendiri pun aktif volunteer pada tahun 2018. Itu pun sejak saya berhenti belajar di UiTM Kuala Pilah dan kehidupan saya agak kosong selepas tu dan saya memerlukan sesuatu untuk memenuhi jiwa saya yang kosong. Jadi saya untuk memenuhi jiwa saya yang kosong, saya nak start memberi. Jadi saya buat kelas aerobik di kawasan perumahan saya. Sebab dekat kawasan perumahan saya kebanyakannya wanita-wanita yang bersuri rumah ada masalah obesiti. Jadi bila ada masalah obesiti itu akan memberi
pengaruh yang besar kepada kehidupan mereka sendiri dan juga rumah tangga mereka. Jadi saya dan seorang rakan membuat kelas aerobik secara percuma. Untuk percuma di kawasan perumahan saya lah. Dan saya juga ada buat volunteer sikit-sikit saya ada buat volunteer sikit-sikit dekat kawasan perumahan Terencat Akal di Banting. Dan Okay, Cik Sofia. Tak apa Cik Sofia boleh cakap kalau ada apa-apa lagi. Okay, dan saya juga buat macam dessert untuk jemaah masjid di kawasan perumahan saya, sebab saya lihat makanan di masjid yang kan selalunya lepas baca Yasin ada makanan kan. Jadi makanan tu yang saya tengok macam tak berapa sihat. Nasi biryani sekali-sekala boleh lah, tapi setiap Jumaat nasi biryani. Dan kebanyakannya jemaah yang datang itu orang-orang tua. Dan orang tua ni ada penyakit jantung, penyakit kencing manis. Jadi kalau selalu makan nasi biryani juga tak elok. Jadi saya fikirkan satu alternatif untuk makanan sedap tapi at the same time sihat untuk jemaah. Jadi jadi kadang-kadang kalau saya free tak ada jumpa klien, saya akan buat dessert dan hantar dekat masjid. Kiranya Cik Sofia, aktiviti tersebut Cik Sofia melakukan secara bersendirian ataupun dalam satu kelompok yang kecil? Untuk kelas aerobik, saya join partnership dengan rakan saya, dan the rest itu saya buat secara kecil-kecilan dengan keluarga saya. Sebab itu saya contoh lebih, yang baik sebab saya fokus saya skop saya kecil sebab saya nak fokuskan orang yang di sekeliling saya dekat kawasan perumahan saya. Sebab saya kan kerja kan, macam kalau saya pergi volunteer dekat KL, sebab saya kerja pejabat saya di KL, saya balik rumah, lepas tu nak pergi KL balik, saya rasa macam penat lah kan, dengan jam lagi, dengan ni nak bawa kereta penat juga. Jadi saya fokuskan kawasan perumahan saja. Jadi tak perlulah saya nak travel jauh sangat. Memandangkan kita semua tahu yang Cik Sofia merupakan salah seorang daripada ahli MyCorps. Jadi sebenarnya ini saya tanya yang sebenarnya apa kepentingan ataupun signifikasi MyCorps dalam bidang sukarelawan itu sendiri? Ulang balik, tak maaf, saya kurang dengar. Soalan saya, memandangkan Cik Sofia merupakan salah seorang daripada ahli MyCorps, jadi apakah kepentingan ataupun signifikasi MyCorps itu sendiri dalam bidang kesukarelawanan? Ya. Okey. MyCorps ini bukan mana-mana badan NGO macam Mercy Malaysia ataupun Muslim Volunteer Malaysia. Dia bukan badan NGO. MyCorps adalah salah satu program volunteer di bawah Kementerian Belia dan Sukan untuk belia yang berumur 18 hingga 30 tahun. Jadi MyCorps ini adalah program untuk melatih anak-anak belia untuk menjadi volunteer leader. Bukan sahaja volunteer tapi volunteer leader. Maksudnya kami volunteer leader ni adalah menggerakkan anak-anak muda ke hadapan. Maksudnya. Jadi apa yang MyCorps buat ialah peserta apa yang MyCorps buat ini ialah MyCorps akan melatih peserta untuk melalui beberapa fasa training. Maksudnya training ni training secara praktikal di lapangan dan juga secara teorik dalam sukarelawan. Okey. Jadi dalam pandangan mata Cik Sofia, untuk menjadi sukarelawan yang baik itu sendiri, apakah ciri-ciri yang paling penting untuk ada dalam diri seseorang? Sebagaimana ciri-ciri yang diperlukan untuk mencapai kejayaan, itulah ciri-ciri yang perlu ada pada sukarelawan. Macam rajin,
jangan putus asa. Itu semuanya antara ciri-ciri sukarelawan. Tapi 3 yang paling penting dalam ciri sukarelawan ialah altruism, empathy dan resilient. Ini adalah 3 komponen yang penting dalam sukarelawan. Jadi altruism iaitu sifat, maksudnya selfness, tak pentingkan diri sendiri. Maksudnya selfness ni adalah seorang sukarelawan perlu pentingkan kebajikan orang lain. So contohnya bila kita buat program, kita tak boleh fikirkan langsung berapa untung yang kita dapat daripada volunteer. Maksudnya kalau kita buat volunteer, kita tak boleh fikir kita nak nama, kita nak untung, kita nak orang kenal apa, kita tak boleh fikir yang macam tu. Jadi kita buat ni semata-mata untuk membantu orang lain. Okey, kalau empati ni pula, empati ni maksudnya kita meletakkan diri sendiri dalam situasi orang lain. Maksudnya kalau kita tengok orang tu susah, kita kena bayangkan diri kita dengan dalam keadaan mereka. So empati ni berbeza dengan simpati. Simpati ni hanya perasaan kasihan terhadap seseorang. So macam kalau simpati ni macam kita tengok je kesian. Jadi tak berapa powerful macam empati. So kalau empati ni sangat penting. Sebab bila kita empati, kita akan lebih memahami situasi keadaan mereka. Sekaligus segala aktiviti yang kita lakukan akan memberi manfaat yang sesuai dengan keperluan mereka. Contohnya kalau kita empati, kita tengok pakcik tu macam tak boleh nak berjalan dengan betul. Jadi kita bayangkan situasi kita dekat pakcik tu. Jadi sekaligus kita boleh fikirkan apa jenis bantuan yang sesuai untuk pakcik tu. Jadi kita buat bagi kursi roda ataupun tongkat dan sebagainya. Jadi antara yang ketiga ialah resilient. Itu antara sifat yang ketiga yang terpenting dalam diri sukarelawan. So resilient ni bila kita buat sukarelawan, kita kena bersedia menghadapi segala ujian dan halangan. Maksudnya kat mana-mana pun kita nak buat baik pun mesti akan ada ujian. Contohnya macam korang student nak pergi volunteer tapi tak ada duit. Takkan korang nak give up terus. So ataupun untuk hadapi tu korang akan cari alternatif yang lain untuk pergi volunteer. So antara korang buat program sendiri, confirm kan ada masalah. So itu tak semestinya korang akan give up macam tu. Kiranya untuk kita rumus dekat sini, antara ciri-ciri dia adalah seorang yang rajin, kan Cik Sofia? Rajin dan kita ada sifat empati kepada seseorang itu. Betul? Ya, betul. Kita bergerak ke soalan seterusnya, iaitu satu ayat berkaitan act of kindness. Okay. Macam mana kita nak hapuskan tanggapan sesetengah pihak bahawa sukarelawan ni sebenarnya nak menunjuk-nunjuk baik lah katanya. Macam mana kita nak hapuskan tanggapan sesetengah pihak tersebut? Oh, itu dah sangat normal lah dalam bidang kesukarelawan. Dan sekarang ni pun tengah ada isu yang orang kata Abid Liu. Betul. Jadi pada pendapat saya, sebab saya pun dalam bidang kesukarelawan. So kita sekarang ni hidup zaman media sosial. So kita disajikan dengan video yang tak apa-apa, video yang pelik-pelik. So lepas tu video yang tak apa-apa tu jadi viral. Jadi salah satu cara untuk overcome benda negatif di social media, so kenapa kita tak boleh tunjuk kebaikan? Jadi kebanyakan yang video-video yang macam yalah Alik Syukri lah apalah, jadi benda tu negatif jugalah. Jadi kita gunakan platform tu untuk tunjuk kebaikan. So apa yang kita buat di media sosial semuanya bergantung kepada niat. So ada setengah orang, saya memang akui lah, ada setengah orang yang memang menunjuk untuk riak lah. Tapi kebanyakannya
kebanyakannya rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti kesukarelawan semuanya menunjuk dan post di media sosial untuk berkongsi kebaikan. So Betul, kita kebanyakannya. So kita sebab kita ni suka sharing kan. So bila kita baca satu post dengan konten, kita boleh rasa tau orang tu nak riak ke ataupun nak berkongsi. Daripada cara penulisan dia, cara betul. dia up gambar, kita ada insting yang boleh rasa orang tu nak berlagak ke ataupun nak berkongsi. So macam contohnya sebenarnya ada garis panduan seperti caption yang ditulis. Tak adalah menunjuk kita bangga diri. Contoh itu kalau orang tu post satu content dekat social media, kat Twitter ke apa, contoh dia bantu orang gelandangan contohnya. Lepas tu caption ditulis, nasib baiklah aku ada. Kalau tak susah kan korang. So sebagai anda yang baca caption, apa yang anda rasa? So anda rasa macam annoyingnya. Macam tu. Tapi berbeza pula. Okay. Alhamdulillah sumbangan anda hari ini dapat saya berikan kepada pakcik-pakcik gelandangan. Semoga manfaat ini dapat dikongsikan kepada orang lain. So bila anda sendiri baca, kita rasa happy sangat-sangat. So bila orang happy, jiwa mereka akan rasa hidup. Dan malah mereka akan bersyukur dengan apa yang mereka ada. Okey, Cik Sofia. Okey. Yeah. Macam mana nak cakap? Kan Cik Sofia merupakan salah seorang ahli MyCops kan? Jadi bagaimana untuk mendaftar dan menjadi salah seorang daripada ahli MyCops itu sendiri? Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nervous. Okay. Kita nak daftar selalunya MyCops akan Okay. Right. Okay. So untuk menyertai MyCops, anda semua boleh follow page MyCops. Kat situ dia akan buat announcement untuk applications. So boleh follow IG MyCops dan juga Facebook MyCops. Kat situ mereka akan buat announcement untuk buka pendaftaran lah. Jadi untuk menyertai MyCops ada selalunya mereka akan buat misi dalam setahun sekali. Tak silap saya. So setiap tahun ada berbeza-beza negara. Macam tahun lepas Timor Leste. Dan tahun ni Bangladesh, India dan Nepal. Tapi tahun ni kami tak dapat ke India sebab ada beberapa masalah lah. Jadi kami buat misi ke Bangladesh dan Nepal. Jadi untuk menyertai, so kiranya adakah MyCops ini menumpukan aktiviti MyCops di bahagian Asia sahaja ataupun bagaimana? Tak. Dan beberapa tahun lepas ada juga misi ke Timur Tengah. Macam Lebanon dan Jordan. Ya, dan juga so jadi untuk menyertai MyCops ada beberapa pasar biasanya dan setahun MyCops akan buka misi keluar negara. Dia akan post dekat Facebook dan juga Instagram. Jadi korang akan apply. Jadi MyCops akan buka permohonan selama 2 minggu. So di situ peserta mengisi soalan interview secara online beserta video application lah. Dan kita akan cakap dalam video tu kenapa kita nak masuk MyCorp. Dan kita submit. So kemudian peserta akan menerima email untuk panggilan temuduga di setiap negeri. So sesi interview akan berlangsung di tempat yang ditetapkan mengikut negeri masing-masing. Kalau orang duduk di Kedah, so interview akan di Kedah. So kalau macam saya duduk di Sungai Buloh, interview di pusat IYC Ceras Kuala Lumpur.
Jadi selepas interview, 2 minggu kemudian, MyCorps akan announce peserta yang terpilih di social media. Dan peserta akan menerima email confirmations. Jadi selepas terpilih, peserta akan mendaftarkan diri dan melalui 3 fasa training selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tu tak bolehlah balik ke apa ke, tak boleh. Memang kena fully commitment dengan training tu. Okay, so fasa 1 dipanggil PDT, Pre-Departure Training selama 1 bulan. So pada masa itu semua peserta MyCorps akan didedahkan dengan latihan secara teori dan praktikal sebagai persiapan untuk deployment ke luar negara yang ditetapkan selama 2 bulan. Jadi semualah training, semua. Kita akan dalam 1 bulan tu kami kena lengkapkan 50 modul. Dan memang sangat hektik lah. Tapi kena kuatkan mental dan fizikal untuk lalui 1 bulan training tu. Jadi sepanjang training tu kita tak tahu mana negara dan mana tempat yang kita akan deploy. Semuanya akan tahu pada hujung dan pada akhir training itu. Okay. Dan seterusnya selepas kita dapat negara yang ditetapkan dan bermulalah fasa 2 training di mana penempatan di antarabangsa. Macam saya terpilih ke Nepal dan ada rakan-rakan saya terpilih ke Bangladesh. Dan kat situ dan masa di Nepal kat situlah kita akan gunakan segala skills dan pengetahuan yang kita dah belajar, tak kira lah semasa training ataupun sebelum-sebelum ni ke, dan kita apply kat situ. Dan saya pula ditempatkan di Nepal, Kailali, di hujung bahagian barat Nepal, dia dekat dengan border India, bukan dekat Gunung Everest. Tadi Cik Sofia Cik Sofia ada cakap yang Cik Sofia kena bahagikan kepada beberapa negara kan, akan yang ke Nepal, ke Timor Leste. Jadi dalam satu negara itu berapa orang yang MyCorps hantar sebenarnya? Satu negara depends. Macam satu contoh macam Nepal, dia ada pecah Kailali, Parsa dengan Danusha. Tiga negeri. Dan setiap negeri tu jauh-jauh tempat. So korang tak boleh nak jumpa tak boleh set up nak jumpa satu hari tu, tak boleh, sangat jauh. Jadi dalam untuk macam saya, setiap tim akan tempatkan sebanyak 5 atau 6 orang sahaja. Dan paling ramai 6 orang dan hanya 5 orang saja. Macam saya Kailali hanya 5 orang saja. 5 orang saja. So kat situ and then korang 5 orang, tak ada siapa-siapa yang akan coordinator yang teman tau. So you guys are 5 people are really on your own. So korang nak buat projek ke apa ke, you guys kena fikir, kena independent. Tapi jangan risau, MyCorps akan arrange satu NGO untuk facilitate lah, facilitate sepanjang kita berada di situ. Dari segi projek, dari segi penginapan, dari segi nak jadi translator, macam tu. Dan ini yang akan berlaku bila korang dah ditetapkan di penempatan korang. So macam saya Kailali Nepal, saya punya NGO Large Nepal. Okay. Kat situ korang duduk sepanjang 2 bulan tu, walaupun nampak lama tapi sebenarnya tak lama. Sebab MyCorps dah tetapkan timeline untuk dalam minggu pertama korang kena buat apa, minggu kedua kena buat apa, by the time ni dah kena finish. Yang tahu by the time ni korang dah kena balik, macam tu. Jadi for the first 2 weeks tu kita kena settle down, semua. Dan kat situ kami memulakan community assessment. Dan kami akan reka lah setiap kampung yang mana ada masalah dari segi air,
masalah macam masalah air tak bersih, masalah pendidikan dan kita masalah sosioekonomi, dan kami akan identify dan kami akan kena keluarkan the best project untuk membantu mereka. Kalau Dan boleh juga, Cik Sofia kongsikan apa aktiviti yang macam Cik Sofia berikan semasa berada di Nepal hari tu. Contohnya macam dari segi oh air, apa aktiviti lebih spesifik lah macam tu. Oh, okay. Macam saya, tim saya buat 12 projek dan country project. Country project ini adalah the project di mana kami kena bertanding antara tim untuk menang peruntukan dana khas daripada KBS. Dan kami kena hantar proposal. Okay. Untuk mini project kami buat 12 mini project, antaranya community house, community center, sebab dekat kampung yang saya buat kampung tu dia tak ada spesifik, dia tak ada tempat common area where all the villagers can gather and do activities together. So kami buat community center dan juga playground. Sebab kanak-kanak kat situ dia tak ada tempat bermain. Jadi bila kanak-kanak kan hyperaktif, bila dia nak bermain, dia tak ada saluran yang bermain, jadi macam berterabur lah kelas tu. Jadi kami buat playground untuk mereka. Dan juga kami buat projek school refurbishment, sebab kat sekolah tu memang like sangat keadaannya yang sangat tak ceria lah. Kalau kita tengok pun kita rasa macam macam kalau kita kat sekolah kita rasa sekolah kita macam tak cantik kan, tapi dekat sana lagilah tak cantik. So bila kita tengok sekolah tu, kita akan rasa lebih bersyukur dengan sekolah kebangsaan kita. At least sekolah kebangsaan kita ada makmal komputer, ada makmal sains, lengkap everything. Tapi kat sekolah tu hanya sekadar office dengan kelas. Macam tak berapa kondusif. So tim saya buat projek school refurbishment. Maksudnya kami hias, kami letak tikar getah, dan juga lepas tu kami buat mushroom house. Sebab kat situ ada mushroom, tapi diorang letak mushroom tu dekat bilik darjah. Jadi kesianlah kepada student pelajar-pelajar lain tak dapat memanfaatkan ruang di sekolah mereka sepenuhnya. Jadi apa yang tim saya lakukan, kami buat mushroom house untuk penduduk kampung di situ. So that orang kampung tu boleh keluarkan mushroom kat bilik darjah dan letak. Dan bila kami buat mushroom house tu, alhamdulillah production mushroom tu lagi meningkat. Dan secara tak langsung dia akan membantu penduduk kampung tu untuk mencari pendapatan yang lebih lah. Dan juga kami juga buat projek health sector, juga di mana kami buat health screening untuk semua penduduk di kampung tersebut. Jadi sepanjang health screening tu, sebab tim saya ada seorang doktor, ada seorang doktor, jadi bila dan dia yang buatlah yang check health conditions. So daripada health screening tu kami akan identify lah apa yang dia sakit, apa semua. Dan kami juga yang country project kami buat water reservoir system. Sebab dekat kampung di Nepal itu, penduduk kampung tu perlu pump air. Macam maybe pump air macam like kena pump. Sebab mereka kat sana tak ada pilih air macam kita. Macam kita pergi dapur, pergi toilet, kita buka pipe ada air. Tapi kat sana tak ada. Kat sana tak ada. So kalau kita nak pergi toilet, kita kena pump air, angkat baldi dan kita kena jalan jauh. Dan dekat kampung tu bukan semua hand pump
berfungsi dengan baik. Jadi kami jadi kami buat satu reservoir system di mana kami buat water tap di setiap point di common area dekat kampung tu, dan so that penduduk kampung tu just boleh buka je pilih air, tak perlu nak pam-pam dah. Tapi setiap sorry tapi setiap kawasan lain-lain masalah. Macam tak kira di Nepal, Bangladesh, kami tak boleh buat macam tim saya buat projek mushroom. Bukan semua tim boleh buat projek mushroom. Dia kena ikut berdasarkan kesesuaian dan penerimaan orang kampung tersebut. Okay, itu fasa 2. Okay, fasa 2. Okay. Dan fasa ketiga training. Okay, sesudahnya kami sesudahnya kami balik daripada negara masing-masing, kami perlukan buat postmortem di mana peserta akan memberi feedback penambaikan untuk program MyCore. Dan sepanjang tu kami perlu buat presentation tentang projek kami dan juga financial report. Dan after habis postmortem akan ada equation night di mana akan anda akan ditaulah sebagai alumni MyCore. Jadi sepanjang Cik Sofia berada di sana, berapa masa sebenarnya peruntukkan untuk Cik Sofia membantulah dari sudut air dan sebagainya, dari sudut pendidikan? Berapa masa sebenarnya yang Cik Sofia peruntukkan di Nepal? Oh, okey. Jadi sepanjang 2 bulan lah. Jadi kita kena macam 2 bulan tu, dalam 2 bulan tu kita kena pecahkan berapa minggu. Okay, minggu pertama kita kena buat ni, minggu kedua kita kena buat ni, minggu ketiga kita kena buat ni. Dan ada setengah projek kena jalan serentak. Tak boleh, minggu pertama, dah buat dah projek ni. Minggu kedua kena buat macam saya, school refurbishment, community center dan mushroom house. 3 projek jalan dengan serentak. Sebab kalau macam 5 orang dalam satu projek tu, jadi masa tak terlalu digunakan dengan terlalu efektif. Tapi bukan saja kami 5 orang buat kerja semua benda, tak. MyCorps ni adalah program di mana kita kena melibatkan community tu sendiri. Kita kena empower community. Kita bukan pergi sana, kita yang jadi buruh. Itu salah sama sekali. Jadi macam sebelum saya pergi MyCorps, orang akan cakap, awak pergi sana jadi buruh. Eloklah tu. Itu salah tanggapan. Kita pergi sana, kita adalah expert untuk mengajar komuniti itu sendiri. Jadi sepanjang projek kami memang libatkan komuniti. Dan kebanyakan 90% of the work komuniti tu yang buat. Kiranya sebelum kita pergi ke sana, kita mesti siapkan diri kita lah kan. Kita kena expert dengan pelbagai perkara, betul? Betul. Dan selalunya MyCore dia akan hantar tempat yang memang kira tak macam dia bukan vacation 5 star lah. Ini memang lagi 1 star lah sangat. So macam-macam. Macam tempat yang saya duduk tu air susah sangat. Kalau saya nak pergi toilet tu memang fikir 2-3 kali lah. Sebab kena angkat baldi, kena pump, lepas tu kena angkat jauh. Lepas tu cabaran kat sana. Lepas tu sebelah toilet saya tu ada orang bela kinzih. Jadi ya. Lepas tu obviously lah McD, Milo semua tak ada lah. Jadi tapi kena kuat semangat lah. Saya nak selitkan tentang ada yang tanya, ada hantar dalam Malaysia. Sebenarnya ada. Dalam ada misi lepas macam MyCore kata fokus kat luar negara je.
Jadi sebenarnya Maiko pun ada fokus misi dalam negara macam Sabah Sarawak. Dia panggil intermissions. Ya. Dan maybe anda semua boleh melawat ke page-page Maiko untuk tengok lanjut misi-misi yang lepas. Okey. Saya nak selitkan kejap tentang pasport polis mati. Saya ulang balik ya. Pasport polis mati ialah melatih volunteer. Melatih volunteer. Jadi siapa-siapa yang ada soalan ataupun nak tanya apa-apa sajalah kepada Cik Sofia, boleh letak komen di bawah, insyaAllah. Kalau saya terbaca, saya akan bacakanlah komen tersebut. Ya? Okey. Cik Sofia, sebagaimana yang kita tahu, yang macam mana kita nak tarik sebenarnya minat sukarelawan itu sendiri dalam kalangan pelajar, tak kisahlah pelajar sekolah atau pelajar universiti. Sebab kadang-kadang dalam kalangan pelajar itu sendiri dia rasa macam susah untuk jadi sukarelawan sebab nak bahagikan waktu belajar, waktu contohnya yang aktif dengan kelab, macam mana nak bahagikan masa terhadap sukarelawan itu sendiri. Okay, macam mungkin sebab saya bekerja tapi mungkin untuk pelajar agak berbeza lah. Sebab masa saya pelajar di UiTM dulu, saya pun agak potato jugalah. Tapi macam maybe kita untuk pelajar, macam ada yang tak tahu macam mana nak start. Okay, tak apa, jangan risau. Kita boleh start di rumah dulu. Maybe dekat hostel, ataupun dekat rumah kita. Jadi kita kat rumah kita pupuk diri sendiri untuk sifat membantu. Contohnya macam kalau kita tengok housemate kita tak ada duit nak makan, kita tolong dia. Ataupun kalau dekat rumah kita tolong mak kemas rumah dan juga jadi kalau contoh kat hostel tu, kalau kita tengok kawan kita macam ada masalah dari zaman, kita bantu. Itu pun sudah dikira sukarelawan juga. Sebab sebab kita membantu tanpa mengharapkan orang lain, tanpa mengharapkan upah-upah. Jadi macam sekarang ni kan ada tutor berbayar. Tapi kalau kita membantu tutor dia, itu pun dah kira sukarelawan. Jadi ataupun untuk universiti dia sendiri, kita boleh buat macam setiap 2 bulan sekali tu kita boleh initiate program gotong royong kawasan hostel, program macam kita boleh initiate lah buat kecil-kecilan, macam contoh macam Kolej Melati, kita buat aktiviti gotong royong macam tu. Okay, lepas tu kalau macam kalau ada yang macam dah bosan macam dalam kampus saya nak keluar daripada kampus. So ini antara yang NGO yang boleh anda semua join. So maksudnya kalau untuk general iaitu MOVE, NGO MOVE, Malaysia Outreach Volunteer Experience, Muslim Volunteer Malaysia, Global Peace Malaysia, Yayasan Salam Malaysia dan My Hope Hero. Ini antara NGO yang fokus pada keluarga asnaf, orang miskin dan juga OKU. Dan untuk siapa-siapa yang study medical, kita ada NGO yang fokus medical, skop medical, iaitu iMyRate, Mercy Malaysia, My Heart Official, Malaysian Relief Agency. Untuk kalau ada orang tu suka gelandangan, okay. Kalau gelandangan iaitu dapur jalanan, Kecari Soup Kitchen. Okay, untuk orang yang refugee, maybe Faith Free Market, Al Hassan Volunteer dan Cinta Syria Malaysia. Tapi kalau kita join ni, macam kita jangan rasa macam commitment for the rest of our life. Sebab kebanyakannya NGO yang buat program ni semuanya macam untuk satu hari punya program. Macam deliver food pack,
buat pembersihan. Kadang ini adalah macam satu hari punya training, satu hari punya program. Jadi pada student tu kalau macam agak-agak lepas exam, ada sebelum balik tu ada satu day free, bolehlah pergi sekejap, macam tu lah. Okey. Pada pandangan Cik Sofia lah kan, apakah sebenarnya impak menjadi seorang sukarelawan dalam diri Cik Sofia? Satu turning point terhadap diri Cik Sofia. Maksudnya apa yang menyebabkan saya nak jadi sukarelawan ataupun Apa kesan bila Cik Sofia join sukarelawan tu, apa kesan terhadap diri Cik Sofia? okay. So sebenarnya motto my core adalah #changing life. Hashtag? Jadi changing life. Okay, #changing life. So sebelum saya masuk my core, saya tak merasa changing life. Walaupun saya ada buat volunteer sikit-sikit, tapi saya tak ada buat projek yang betul-betul impak kepada masyarakat. Jadi semasa saya berada di Nepal dan sesudahnya balik daripada Nepal, saya merasakan #changing life tu sendiri. Di mana kita akan berasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab sebelum ni macam maybe kita buat komplain. Kita komplain macam apa ni? Makanan ni tak sedap lah, tak nak lah makan. Apa ni? Macam tak ada air, bencilah macam ni. Macam kita banyak merungut. Tapi bila saya pergi Nepal tu sendiri, saya tengok first variety makanan dekat Nepal sangat tak banyak. Dal, sayur, kuah kari. Dal, sayur, kuah kari. Tapi macam saya berborak dengan rakyat tu Nepal tu sendiri, mereka tak ada sejebis macam tak nak lah, aku tak nak makan, tak nak. Tak ada. Mereka makan je, mereka enjoy. Lepas tu macam kita akan sedar, kita take everything for granted. Kita ambil macam contoh kalau kawan bagi biskut ke apa, kita macam alah biskut je pun, dah lati lah kan. Tapi alah tu pun nak kira. Tapi kecil-kecil pemberian tu kita akan rasa nikmat yang sangat besar. Dan tapi kita walaupun kita bersyukur, tak semestinya kita akan jadikan alasan untuk selesa dengan apa yang kita ada. Sejurus kita hargai keselesaan apa yang kita ada, dan kita kena berusaha untuk menjadi lebih baik dengan apa yang kita ada sekarang. Macam setengah orang bersyukur and then balik Malaysia lay back, ataupun ada orang tu macam pergi volunteer kat gelandangan ke apa, macam dah tolong-tolong, balik tu macam tak ada apalah, okey lah. Tapi kita bersyukur, tapi macam tak ada apa-apa perubahan. So tak boleh lah. Jadi kita kena macam berusaha membaiki diri apa yang kita ada. Contoh macam kita pergi gelandangan kan, kita tolong. So balik rumah kita fikir, okey, macam okey, apa yang aku boleh buat untuk bantu mereka. Contohnya kita boleh buat company, buka bisnes kecil-kecilan, tolong orang gelandangan, kerja dengan kita, macam tu. Dan itulah antaranya. Dan kedua, yang paling saya impact kepada diri saya sendiri, dan saya rasa orang lain jugalah, iaitu patriotism. Semangat cintakan negara. Sebab sebelum saya join volunteer, kita akan sedar, sebelum saya join volunteer, saya tak sedar tau yang rakyat Malaysia ni sebenarnya sangat pemurah. Saya ingat rakyat Malaysia ni kedekut ke, sebab saya kan kerja bahagian insurans ke apa kan, jadi saya tengok kedekutnya. Tapi bila saya buat volunteer, saya sedar aspek sisi indah rakyat Malaysia yang tak pernah saya tahu. So rakyat Malaysia sangat pemurah sebab kita berpegangkan konsep pada pahala, membantu sesama sendiri untuk dapatkan pahala. Jadi saya buat, masa saya buat fundraising, salah satu model my core,
dan rakyat Malaysia sangat pemurah. Sangat, kadang-kadang ada yang bagi banyak-banyak, kadang ada yang korek duit shilling nak bagi untuk menderma. So alhamdulillah. Dan sejak tu saya jadi macam sayangkan rakyat Malaysia ni sendiri. Okay, lepas tu nilai yang saya belajar dekat Nepal, walaupun rakyat Nepal dia tak sangat bercakap bahasa Inggeris. Mereka sangat bangga dengan bahasa mereka, dengan adab mereka, dengan adat mereka dan budaya mereka. Mereka sangat bangga. Jadi saya tengok macam wow, macam sebelum ni saya agak malu nak mengaku saya orang ni Sembilan Kelantan, macam malu kan. Tapi jadi bila saya tengok tu saya jadi malu. Saya sangat malu. Lepas tu orang Nepal ni kebanyakan yang kita sendiri sedia tahu, orang Nepal ni kebanyakan datang Malaysia untuk bekerja. Jadi mereka kebanyakan ni kerja 3 tahun, 3, 5 dan 10 atau 12 tahun. Jadi selama mereka mana pun mereka bekerja di luar negara, mereka akan balik Nepal juga untuk menyumbang kepada negara mereka sendiri. Jadi bila macam kita rakyat Malaysia kan, ada yang kerja dekat England, Australia, tak nak balik-balik. Macam tak nak balik. Ada yang tukar warga negara. Jadi mungkin kita dengar macam wow, fancy-nya. Tapi sebenarnya itu tak elok. Sebab saya bercakap dengan saya bertanya dengan rakyat Nepal tu sendiri. It's like your life in Malaysia are way better than here. Why you want to come back? Tapi dia jawab, I really love my motherland. It is not good, it is very bad for you to change your nationality. Jadi bila saya balik tu saya rasa macam saya nak nyumbang lebih lah untuk rakyat Malaysia. Jadi pendek kata kesan sukarelawan terhadap Cik Sofia ni dari sudut bersyukur dan juga lebih sayang akan negara kita lah kan? Ya, betul. Okey. Jadi Cik Sofia, kita nak bergerak ke sesi Q&A. Ya. Okey, saya dapat satu soalan. Saya bacakan soalan daripada Sakinah Zulkifli. Dia tanya, macam mana nak kuatkan hati time tolong orang gelandangan? Sebab kadang-kadang ada orang hatinya tisu. Macam tu. Macam mana nak kuatkan hati untuk tolong orang gelandangan? Ya. Tolong orang gelandangan. Okey, macam nak kuatkan hati. Tapi saya sebenarnya hati tisu juga. Okey, saya pun sebenarnya hati tisu jugalah. Saya pun cepat crack. Saya pun cepat macam kalau susah sikit saya cepat nangis. Tapi alhamdulillah saya dikelilingi oleh rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan tanpa jemu. Jadi contoh macam Cik Sakinah kan? Cik Sakinah yang tanya tadi. Cik pula. Cik Sakinah perlu macam mencari sokongan, mencari rakan ataupun satu social circle yang sama minat, yang sama-sama macam volunteer, ataupun yang kalau macam ada kawan yang tak volunteer tapi dia jenis support pun okey. Contoh macam kalau Cik Kina macam dah rasa crack ke tolong orang kan, boleh je call dia cakap weh tolong tengah crack ni apa ni, tapi insyaAllah dia pun akan bagi sokongan. Macam bila rasa dah crack tu, macam saya pun adalah certain time dekat Nepal tu saya crack. Kadang-kadang saya dah rasa macam nak balik Malaysia, ada jugalah, tak tipulah kan. Tapi kita kena cepat-cepat berdoa pada Allah. Kita kena betulkan niat. Semuanya kita buat kerana Allah. Macam itulah. Okey. Soalan kedua, ada yang tanya, Cik Sofia pergi ke Nepal tu untuk sukarelawan lah kan? Adakah duit sendiri ataupun disponsor?
Semuanya under semuanya ditanggung Kementerian Belia dan Sukan. Semua daripada flight tiket, duit home, duit rumah, duit sewa rumah, duit alatan rumah, duit medical, duit insurance, dan dia juga ada allowance lah untuk ada sedikit allowance untuk tampung perbelanjaan kita yang biasalah kalau kita pergi dekat negara kan kita nak beli sikit-sikit macam SIM ke, kita nak beli benda-benda yang kecil-kecil lah. So ada juga KBS ada bagi duit. Dan juga duit projek, ada jugalah KBS akan bagi duit projek. Tapi walaupun KBS ada bagi duit projek, kita juga kena fundraising daripada rakyat Malaysia sendiri untuk tampung. Contoh kalau kita contohlah macam KBS bagi 1,000 tapi nak buat projek tu 2,000. Mana nak cari extra 1,000 tu? Jadi kita buat fundraising untuk tampung lah perbelanjaan. Tapi selalunya macam sepanjang saya nak berangkat ke Nepal, saya macam fikir sendiri kerana Allah. Dan bila kita buat niat kerana Allah tu, memang ada je macam my relative bagi sumbangan. Setiap dua sampul lagi. Ini untuk Sofia, untuk awak, ini untuk rakyat Nepal. Okey. Macam alhamdulillah lah macam pemudahkan jalan. Tapi so far semuanya ditangguhlah oleh KPS. Okey. Soalan seterusnya. MyCorps memang fokus dekat luar Malaysia sahaja ke? Sebab kat Malaysia pun ramai yang susah katanya. Jadi apakah skop MyCorps ni? Sebenarnya MyCorps tak fokus sahaja kepada luar negara. Dan ada dalam misi-misi yang tahun-tahun lepas, ada juga buat misi dalam negara. Maksudnya dalam Sabah dan Sarawak, di hulu-hulu kampung yang ada masalah air semua. Dan juga selalunya orang yang maybe anda semua boleh check di IG dan Facebook MyCorps untuk tengok misi-misi yang lepas. Adalah 2-3 intermission. Malah masa banjir, itu banjir besar di Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu, tak silap saya kan? Yang ingat tak yang ada banjir besar? Dan MyCorps pun ada buat misi khas untuk membantu masyarakat yang terjejas akibat banjir. Dan selalunya orang yang peserta-peserta yang MyCorps ni, lepasan MyCorps ni, bila balik Malaysia, mereka akan lebih bergiat aktif untuk membantu masyarakat Malaysia. Sebab daripada alumni MyCorps yang lepas dah ada yang buat NGO, ada yang buat persatuan, ada yang buat macam organisasi, macam ada kawan saya macam kawan-kawan saya buat 848 untuk membantu golongan keluarga yang terjejas akibat COVID, dan juga projek dapur Mak Inang, dan ada juga yang buat outbox dan juga lain-lain. Dan tak juga kami fokuskan kepada luar negara lah. Soalan terakhir. Okay. Ada yang tanya, okey tak kalau nak join MyCorps tapi memang tak ada pengalaman, kira zero basic dalam bidang sukarelawan? Saya macam ni, macam saya masa interview, saya tak tahulah orang lain, tapi maybe saya lah masa tu, saya sebelum interview ni, saya tak ada pengalaman join yang NGO yang besar-besar. Yang big, macam big semualah kan, yang Mercy semua kan, yang bombastik macam Heliza Elmi tu semua. Tapi masa interview, saya cakap dengan panel tu, saya tak ada pengalaman join NGO. Tapi panel tanya, apa skills yang awak boleh lakukan? So dia tanya skills je. Kiranya skill adalah kunci utama untuk jadi seorang sukarelawan yang baik lah kan? Ya. Macam saya, alhamdulillah lah saya ada belajar menjahit. Itulah macam itu macam point yang strong point lah untuk saya. So, tapi yang macam anda semua yang mana yang tak ada pengalaman langsung yang join sukarelawan, I think it's better for you to
to learn any economical skills macam menjahit, buat craft, cooking ataupun macam bertukang. Sebab sekarang ni kan kita dah duduk di 21st century. Jadi I think ada academic qualification tu penting juga, tapi at the same time kita kena belajar skills yang lain. Okay. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Skill edit video pun penting juga. Sebab masa interview tu dia akan tanya awak pandai ambil gambar tak, ambil edit video tak, dan juga itulah macam saya tu panel tu tanyalah okay, menjahit apa lagi macam itulah. So that bila kalau kita nak kukuh kena banyak skill yang kita ada. Yep, betul. Skill. Okay. So, macam saya skill menjahit tu untuk penting lah, macam contoh macam cik skill menjahit. So bila macam deploy ke negara-negara, maybe boleh buka kelas menjahit untuk ibu-ibu tunggal di sana, so that kita contribute something. Okay, Cik Sofia, kita pun dah sampai ke penghujung program. Cik Sofia, saya nak minta tolong Cik Sofia untuk savekan live dan screenshot berapa viewers kita hari ini. Okay, kejap saya screen. Okay, alright. Okay, dan peringatan terakhir untuk pelajar Kolej Melati, paskut kita pada hari ini ialah Melati Volunteer. Ya, itu saja program kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Sofia atas sudi bersama-sama pelajar Kolej Melati hari ini. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Minta maaf Cik Sofia kalau ada salah silap. Okay, saya pun minta maaf kalau ada tersilap cakap ataupun tutur kata. Okay, terima kasih sangat. Okay.